Baik, susulan kehilangan MH370, banyak aspek perlu diambil kira dan banyak aspek juga perlu difahami. Dan antaranya adalah dari segi psikologi ahli keluarga dan juga rakan-rakan penumpang MH370 dan juga anak kapal MH370. Dan bagi membincangkan mengenai perkara ini, kita bersama dengan Nazri Kahar di Bilik Berita bersama dengan tetamunya. Nazri, silakan. Ya Hans, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Secara langsung terus bersama kami memberikan butiran terkini mencari MH370 dan malam ini hari ke-9 kita masih mencari jawapannya di manakah MH370. Pastinya ahli keluarga yang terdekat masih gundah gulana, masih gelisah. Biarpun sedikit kelegaan semalam, kalau itu kita boleh simpulkan, tetapi ada sedikit juga kegusaran di kalangan ahli keluarga apabila mendapat maklumat terkini yang disampaikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sudah masuk hari ke-9, pastinya situasi berbeza. Fasa pencarian masuk fasa kedua dan koridor seterusnya, koridor yang kita tidak pernah lihat selama ini. Multinational effort yang digerakkan oleh Malaysia untuk mencari di manakah MH370. Kalau koridor utara kita melihat dari Kazakhstan hinggalah utara Thailand, begitu luas kawasannya. Begitu juga koridor selatan dari utara Sumatera hinggalah ke selatan Lautan Hindi. Dan apakah yang boleh digambarkan oleh setiap ahli keluarga yang terlibat? 239 penumpang, 12 anak kapal, dan negara kita terlibat 38 penumpang negara kita, termasuk 12 anak kapal. Mereka ini menantikan berita yang mampu memberikan sedikit orang kata pun sinar buat ahli keluarga yang mereka yang berada dalam MH370. Jadi bersama saya pada malam ini untuk melihat dari perspektif psikologi, iaitu Dr. Abdul Jalil Hassan, Timbalan Pengarah Pengurusan Psikologi Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. Dr. Jalil sudah masuk hari ke-9. Dr. Jalil pun sudah berada di sana, sudah berkampung di Everly Hotel sejak hari pertama. Bagaimana keadaan kaum keluarga kita di sana? Saya menganggap sebagai kaum keluarga kita, sebagai rakyat Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam satu Malaysia. Bermula pada hari Sabtu yang lepas sehinggalah hari ini hari Ahad, kita sudah 9 hari menangani insiden kehilangan MH370. Dan kalau kita tengok dari peringkat awal permulaan berlakunya insiden ini 24 jam yang pertama, dan saya pasti setiap orang akan mengalami perasaan yang sama bila berlaku sesuatu krisis dalam 24 jam yang pertama. Itu dipanggil critical period, di mana kita rasa terkejut, rasa sedih, rasa marah, rasa pelbagai perasaan yang akan bersarang dalam diri kita. Kemudian ini kita melepasi tahap 72 jam. 72 jam itu keadaan kembali hampir kepada normal, stabil dan seterusnya kelah keadaan apabila kita mendengar pengumuman ataupun sidang media yang dibuat oleh atau dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari selepasnya itu. Dia sikit sebanyak sekurang-kurangnya bila mana keadaan selepas 72 jam yang pertama, ramai keluarga penumpang dia sudah kembali mungkin menerima hakikat bahawa dia mungkin bertemu atau tidak bertemu kembali dengan saudara yang berada dalam pesawat. Walau bagaimanapun, apabila dimaklumkan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan melakukan sidang akhbar, kita boleh nampak reaksi masing-masing penantian itu adakah akan berakhir ataupun kita akan menerima satu jawapan yang pasti terhadap insiden sebegini. Sehinggalah apabila kita teliti bersama pada petang pengumuman itu dibuat dan tidak disebut secara langsung oleh Perdana Menteri bahawa kapal terbang ini terjatuh atau terhempas ataupun sebagainya, maka harapan itu kembali berputik bahawa kemungkinannya kita akan masih lagi ada peluang untuk bertemu dengan ahli keluarga kita. Jadi walau bagaimanapun kita tengok selepas 9 hari itu dia telah berada dalam keadaan yang stabil, mungkin sedikit, dan kemungkinan triggernya pun sudah kurang mempengaruhi. Kalau sebelum itu kita tengok kalau menonton TV, drama sebagainya pun dah cukup untuk menyentuh perasaan. Tetapi kini dah kembali stabil, dah boleh rasional tentang apa yang telah berlaku dan hakikat kepada kejadian itu telah boleh diterima. Apapun jua, seperti mana yang disebut oleh salah seorang daripada keluarga penonton, ada dua pilihan, keluarga penumpang hanya ada dua pilihan, sama ada terus masih lagi hidup bersama kita ataupun telah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja dua pilihan yang kita ada. Walaupun bagaimanapun, selepas pengumuman itu, harapan itu
masih lagi berbunga. Okey, sebelum kita meneruskan perbincangan doktor, Ya. kita dengarkan sedikit luahan rasa selepas pengumuman ataupun persidangan akhbar yang dilaporkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam yang kita sempat rakamkan. Ya. Akhirnya terjawab sedikit di mana kedudukan pesawat. Dengan berita yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, setidak-tidaknya dapat melegakan bagi pihak kami waris yang menunggu. Dengan berita yang diumumkan oleh Perdana Menteri tadi, kita rasa terharu, ya. Dan berharap mereka semua yang ditemui akan berada dalam keadaan selamat. Itu tadi Pak Slamet yang selalu memberi reaksi kepada pasukan media kita yang berkampung di Hotel Heverly di Putrajaya, tetapi tidak bermakna rakan-rakan lain, ahli keluarga lain, penumpang MH370 tidak mahu berkongsi, tetapi mungkin mereka mahukan sedikit privacy, Dr. Halim. Sebelum Dr. Halim memberi reaksi apa yang dikatakan oleh Pak Slamet itu, kita rehat dahulu. Terus bersama kami di saluran Esrawani. Terus bersama kami dalam secara langsung dalam laporan terkini mencari MH370. Kita bersama Dr. Abdul Jalil Hassan melihat psikologi ahli keluarga penumpang dan juga anak kapal. Dr. Jalil, selepas mendengar keluhan dan juga reaksi awal Pak Slamet semalam selepas laporan media, persidangan media Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, beliau merasakan sedikit kelegaan. Ada jawapan biarpun tak tahu di manakah MH370. Tetapi kalau kita sulam sedikit, ada reaksi-reaksi lain di kalangan keluarga lain, ada masih rasa kata pun tidak menentu. Di manakah ahli keluarga mereka? Mereka rasakan mereka ingin kepastian juga. Walaupun sudah dinyatakan di manakah masih belum diketemui, tetapi hipotesis ataupun teori-teori yang mengatakan pesawat tersebut belum terhempas, tak tahu ke mana arahnya. Maksudnya itu sudah memberi sedikit ruang patutnya untuk kita melihat bagaimana reaksi ahli keluarga. Baik. Sebenarnya kita tidak dapat nafikan masing-masing masih lagi mempunyai harapan yang tinggi untuk diterima. Dan proses ini kita namakan proses penafian terhadap apa yang kemungkinannya berlaku. Kalau dalam krisis kita ada 5 tahap utama, iaitu mengenai penafian. Dan tidak salah untuk kita menafikan kerana kita tidak mendapat jawapan yang pasti. Maknanya kalau ada yang kita mungkin itu yang kita kadang-kadang agak tercabar, bukan apa. Ada macam hujung minggu sekarang, Sabtu atau Ahad, ramai saudara yang datang menjenguk, berkumpul. Ada yang sebelum ni pun sudah datang dan sebagainya. Kaedah kita dalam menanyakan soalan macam mana keadaan, boleh tak boleh, sabar banyak dan sebagainya, itu memberi tekanan yang lebih hebat kepada ahli keluarga sebenarnya. Dia begini, kita mungkin nak menolong, tetapi kaedah yang kita buat itu kadang-kadang lebih menyakitkan. Walau bagaimanapun dia tidak ekspres pada ahli keluarga yang datang, tapi dia ekspres pada kita yang menerima, yang sentiasa ada bersama dia. Kadang-kadang dia ada ramai ahli keluarga yang datang, tetapi dia rasa keseorangan. Dan kitalah penemannya. Itu kita dapat kenal pasti. Bila mana apabila dia berada di sekitar kita, dia masih mencari. Maksud Dr. Jalil tak bermaksud ramai ahli keluarga menyatakan simpati, merasakan berkongsi kesedihan itu. Tidak bermakna mereka lega dalam situasi ini. Bagi yang terlibat secara terus, misal contoh keluarga yang terdekat, ibu bapa, next of kin, anak ataupun yang suami, terlibat, isteri dan sebagainya. yang datang itu daripada jauh menyatakan sokongan dan sebagainya, tetapi kaedah memberi sokongan itu mungkin tidak selaras dengan keperluan dia. Ramai yang pada peringkat 24 jam itu kadang-kadang datang dengan pujukan, kita harus terima perkara ini telah berlaku, kemungkinan mungkin telah tiada, mungkin inilah keadaannya, bagaimana redalah kita dengan apa yang berlaku dalam masa 24 jam. Dan sebetulnya itu tidak berlaku. Yang berlaku pada kita itu sepatutnya kita cuma berada di sekitar dia, berikan sokongan emosi sahaja, without tak perlu kata apa-apa. Okey, duduk bersebelahan dengan dia, tidak perlu kata apa-apa, cuma cukuplah kita kalau boleh usapkan bahunya atau pegang tangannya dengan erat. Ataupun meneman pun cukup. Meneman pun cukup, menyatakan bahawa kita sentiasa ada, tak perlu pun tanya apa yang berlaku.
contohnya macam selepas ini kemungkinan ahli keluarga akan pulang ke rumah masing-masing. Ke kampung masing-masing. Ya. Ada saudara yang akan datang menziarah dan sebagainya. Tidak perlu ditanya lagi soal ini. Kerana kita semua dah tahu apa yang berlaku. Ya. Dan mereka tiada jawapan. Ya, dan tak perlu kita nak ulang, minta dia ulang benda yang sama. Cuma di situ kita boleh menziarahi, mungkin berbincang soal lain. Apa benda yang benda-benda biasa, Ya. tetapi seandainya dia bersedia untuk bercerita, kita dengar. Itu saja. So selepas ini saya mungkin boleh nasihatkan pada ahli keluarga yang jauh daripada yang next of kin, pada penumpang tadi. Kalau menziarahi, tak perlu diulang tanya apa yang berlaku. Bagaimana keadaan dan sebagainya. Bagaimana keadaan di hotel, macam mana semua, tak perlu tanya. Sebab itu mengimbau kembali. Kita tidak mahu dia lagi mengulang. Kalaulah katakan 20 keluarga datang menziarah, 20 kali terpaksa diulang. Sudah tentu benda itu akan menjadi satu beban kepada dia untuk memikirkan. Tapi ceritalah tentang benda-benda yang lain. Ya, untuk mengalih perhatian dan tumpuan masing-masing. Pengalaman Dr. Jalil dan rakan-rakan, lebih daripada 10 orang, 18 orang kaunselor yang ditugaskan oleh GPA dan juga JKM berada di Hotel Heavenly. Pada awal hari pertama, hari kedua, itu waktu kritikal. Dan kita nak berkongsi pengalaman itu dengan penonton di luar sana supaya kita dapat memahami kompleksiti insiden ini, kerana kita tidak pernah menghadapi suasana tragis sebegini. Kita tiada malapetaka besar, tsunami ataupun gempa bumi bah besar ataupun apa yang berlaku di Jepun, di Aceh dan sebagainya. Ini antara perkara yang begitu jarang berlaku, lebih daripada 3 dekad, 4 dekad sebenarnya selepas tragedi Tanjung Kupang. Itu antara yang terbesar. Ini antara insiden yang sukar untuk kita gambarkan dan kaunselor ini pastinya pengalaman yang begitu berharga. Cukup. Baik, memang ini adalah pengalaman yang cukup berharga bagi kita menangani isu. Walaupun dalam insiden-insiden lain, sebagai contoh banjir, bencana tanah runtuh sebagainya, yang terlibat adalah mereka itu secara terus. Tetapi ini yang terlibat adalah mereka yang bukan menjadi mangsa kepada kejadian insiden itu, tetapi keluarganya. Yang mungkin sebelum ini kita agak terabai di segi itu. Okey, maksudnya begini. Apabila berlaku satu bencana, sebagai contoh banjir di Kuantan pada tahun lepas, ramai yang menghulurkan bantuan semasa kejadian, masa insiden. Kita berikan pakaian, kita berikan makanan, kita berikan duit ringgit dan sebagainya. Tetapi pernahkah kita persoalkan bagaimana keadaan dia pada hari ini? Selepas 3-4 bulan selepas kejadian. Adakah dia telah kembali pulih seperti biasa, ataupun bagi yang mungkin pada ketika kejadian itu total loss, misalnya banjir menyebabkan kehilangan seluruh harta bendanya, bagaimana keadaan dia hari ini? Tidak pernah kita tanyakan. Belum pernah dengar ada NGO dan sebagainya yang datang untuk kembali melakukan follow up dan sebagainya. Itu penting sebenarnya, pembangunan semula. Ya. Sebab itu saya katakan bantuan psikologi ini amat penting untuk krisis dan bencana. Begini, kalaulah kita dapat menyelamatkan individu dalam bencana, kita dapat selamatkan dia. Tetapi sekiranya psikologinya tidak mampu diselamatkan, dia hanya menjadi seorang yang masih lagi bernyawa dan bernafas, akan tetapi tidak mampu untuk berfungsi secara normal. Sedangkan kita perlukan kedua-duanya. Jadi bantuan psikologi adalah bagaimana kita dapat merawat mereka yang menghadapi bencana ini, teruskan kehidupan dan dalam masa yang sama merawat psikologi supaya dapat berfungsi seperti sedia kala. Itu yang penting. Sebab dalam kebanyakan kes kita melihat bila bencana berlaku, rawatan psikologi ini kurang diberi perhatian. Apa yang dilakukan oleh kaunselor kita di Anjung Seri, di Anjung Peninjau, di KLIA pada hari pertama, terus dipindahkan ke KLIA di Everly Hotel Putrajaya. Apa yang dilakukan untuk memastikan mereka reaksinya tenang, walaupun mereka sedih ataupun mereka terperanjat, marah, frust dan sebagainya? Apa yang dilakukan oleh kaunselor ketika itu? Okey. Kalau kita tengok peringkat awal semasa berlaku di Anjung tu, ramai yang datang dengan bertanya dengan emosi yang marah, bagaimana benda itu boleh berlaku dan sebagainya. Kenapa ahli keluarga aku? Kenapa kapal ini, kenapa tidak lain, kenapa dan sebagainya. Banyak persoalan dikemukakan. Kenapa marah? Sehinggalah ada di kalangan penumpang yang juga bertanya benda yang sama, baru dia sedar bahawa bukan dia seorang sebenarnya kehilangan ahli keluarga. Ada juga keluarga lain yang kehilangan ahli keluarga. Sebabnya dalam menghadapi setiap masalah, semua orang merasakan masalah itu cuma masalah dia. Mereka meluahkan. Unik. Ya, mereka meluahkan. Unik. Tapi bila bersama, baru kita dapat bukan saat ini bukan aku seorang yang menghadapinya. Ada juga orang lain menghadapi. Perkongsian itu. Sebab itu bagi saya, langkah yang diambil oleh pihak MAS dengan mengumpulkan ahli keluarga itu bersama, satu perkara yang cukup baik. Sekurangnya mereka dapat melakukan social support bersama. Interaksi. Bukan dia saja kehilangan ahli keluarga, aku juga kehilangan ahli keluarga, dan itu dapat menguatkan satu sama lain. So di peringkat awal itu kita lihat, kita berada di sana cuma dengan menyatakan bahawa kita ada bersama dia. At any time
sekiranya dia memerlukan bantuan, kita sentiasa ada. Cukup dengan setakat itu. Proses kaunseling tidak berlaku Tidak ketika itu. berlaku secara formal di Ya, situ. ya. Cuma kita menyatakan social support dan juga sokongan kita. Seandainya dia memerlukan bantuan, kita ada. Tak kira masa, 24 hours. Jadi itu yang saya rasa meyakinkan kaum ahli keluarga penumpang tadi untuk bersama-sama dan masih lagi sehingga kini. Maksudnya perkataan sabar, ini ujian, perkataan kami sedih bersama, itu digunakan Itu tidak. ataupun kaunselor kita mendengar, memegang bahunya, memegang tangannya kalau kita ada mahram dan sebagainya. Baik. Perkataan-perkataan itulah yang kita kata elakkan seboleh mungkin dalam bila berlaku sesuatu bencana. Tidak kiralah bencana apa pun. Perkataan sahabat, satu perkataan yang cukup baik. Memang diletakkan dalam status yang cukup tinggi. Tetapi dalam keadaan itu, kita elak sebaik mungkin. Kerana pengalaman kita, apabila orang yang telah bersabar selama 3 hari atau 4 hari, kita teruskan dengan katakan, teruslah bersabarlah banyak, ini dah kejadian ketentuan, sebenarnya dia akan berasa lagi teruk, lagi down. Sebab dia kata, adakah selama ini aku tidak bersabar? Telah 4 hari, 5 hari aku bersabar. Perlukah lagi disuruh untuk bersabar sedangkan kita cukup bersabar? Begitu juga antara tabah. Kalau nak juga menggunakan perkataan itu, ada mungkin penambahbaikan yang kita boleh masukkan. Saya harap puan, makcik terus bersabar. Terus tabah. Ya. Itu yang kita harap, doktor, yang sudah pun kembali ke kampung halaman masing-masing, ahli keluarga yang sudah kembali ke rumah masing-masing, jika saudara mara jauh dan dekat datang berziarah, perlu belajar daripada apa yang kita bincangkan pada malam ini. Kita perlu lihat yang kedua, doktor. Selepas ini kita akan melihat apakah aktiviti yang dilakukan. Kerana masa begitu banyak, masa untuk menunggu berita selanjutnya begitu ataupun jurangnya begitu besar. Apa yang dilakukan oleh mereka, terutamanya yang berkumpul di Everly Hotel di Putrajaya itu? Kita lihat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Kembali dalam Buletin Awal Ini Khas, kita masih membincangkan dari aspek psikologi untuk ahli keluarga. Kita memahami bagaimana keadaan ahli keluarga terdekat penumpang MH379 termasuk anak-anak kapalnya selepas 9 hari, doktor. 9 hari. Apa aktiviti yang dilakukan di pusat keluarga mereka di Everly Hotel di Putrajaya? Okey, kita melihat ahli keluarga yang jauh dekat, sahabat andai, kawan rapat semua banyak membantu. Setiap hari datang menziarahi, memberikan sokongan dan sebagainya. Okey. Dan kebetulan pula hotel kita yang kita berada itu berdekatan dengan pusat membeli belah, Alamanda, berdekatan dengan pusat-pusat sedikit hiburan macam sukan, bowling dan sebagainya. Dan kita menjangkakan ada dengan ahli keluarga itu ke sana. Divertkan aktiviti mereka. Yes. Keluar sikit daripada hotel, ke sebelah tepi, berjalan ke sana, sedikit riadah. Minum, cuma makan. mungkin 2-3 hari lepas cuaca mungkin tidak agak mengizinkan. Tetapi kita di sana kebetulan ni kita ada pasukan Jabatan Pertahanan Awam yang menyediakan topeng muka dan sebagainya. Jadi kalau boleh keluarkan sedikit, kalau ada saudara mara yang berdekatan dengan tempat ini misalnya atau duduk sekitar Selangor atau KL, bawalah ahli keluarga yang terlibat, bersiasat ke mana-mana yang sesuai, mungkin keluar sekejap daripada situasi, okey, supaya pemikiran tidak tumpu atau fokus pada kejadian sahaja atau insiden sahaja. So itulah yang itu lebih membantu baik. ya. Membantu ya. Ataupun kalau yang lain pun mungkin boleh kemukakan ataupun lakukan sokongan kelompok. Ya. Keluarga datang duduk sekali melakukan sokongan kelompok. Walaupun tidak kita katakan tadi elakkan daripada bertanyakan soalan-soalan yang agak sensitif. Lakukan sokongan kelompok ini sebenarnya bercerita tentang kehidupan kita. Oh, macam ni makan ke belum? Dah makan berapa, macam mana, apa dia makan dan sebagainya, itu sudah cukup. Sebab kita cuma nak membantu dia supaya dia dapat mengawal situasi. Bagaimana keadaan ahli keluarga yang terlibat ini lebih daripada seorang? Ada suami isteri, ada anaknya, anak menantu sekali, ada anak seorang, tetapi lebih pada seorang ataupun kaum kerabat yang terdekat itu lebih daripada seorang. Mungkin berbeza ataupun sama cara mereka reaksi mereka macam mana? Okey. Sememangnya memang ada setiap penumpang itu dia ada keluarga dan itu disediakan bilik dari pihak MAS lah. Mungkin lebih pada satu bilik, ada yang keluarga yang sampai 3 bilik dan sebagainya. Semua ahli keluarga akan dibenarkan menginap di sana. Okey. Cuma kita nampak
bagusnya di situ adalah sokongan. Dan hikmahnya juga pada apa yang berlaku, saya nampak ia mengeratkan hubungan kekeluargaan. Mungkin sebelum ini ada yang bertugas di utara, di selatan dan sebagainya. Jadi dia mendapat bersatu di hotel kerana insiden ini. Itu saya ingat hikmahnya cukup baik. Ahli keluarga kita sekarang kalau kita tengok mungkin hubungan kita dah makin renggang oleh jarak dan sebagainya. Tetapi dengan adanya insiden ini, kita dapat mengambil hikmah bahawa itu mengeratkan kembali. Sedangkan itulah yang terpenting dalam hubungan kekeluargaan, saling sokong menyokong dan sebagainya. Mungkin sebelum ini mungkin duit dan keuangan dan sebagainya ditanggung sendiri-sendiri, sekarang ini dapat dikongsi-kongsi dan itu cukup baik. Kalau kita melihat fasa sudah memasuki fasa kedua, masuk hari ke-9 dan jawapannya kita tidak tahu di manakah ahli keluarga mereka ini, di mana dengan pesawat MH370 dan kita mengharapkan sesuatu keajaiban dan mereka sebenarnya bersedia, doktor, ya, untuk menerima yang baik dan juga yang terburuk, dan kita mahukan mereka terus tenang dan kita mengharapkan sesuatu reaksi yang positif apa pun berlaku dalam masa terdekat ini. Dan pastinya jawapannya tiada. Tetapi adakah simptom-simptom awal itu yang reaksi-reaksi gelisah, reaksi frust ataupun marah pada ketika hari pertama, hari kedua, 48 jam itu akan kembali jika situasi ini tidak berubah ataupun apabila mereka sudah mendapat kepastian pengumuman baru dalam masa terdekat ini, ataupun bagaimana, doktor? Okay. Kami menjangkakan apabila satu kejadian atau krisis itu berlaku, itu trigger yang awal. Okay. Dia kesedihan, tertekan, terkejut, kesemuanya telah berlaku pada Sabtu yang lalu. Tapi hari ke hari dia merawat luka. Sehinggalah ke saat ini saya berpendapat dan saya yakin kebanyakan ahli keluarga penumpang telah mula boleh menerima. Mereka hanya mempunyai dua pilihan. Satu, untuk terus berharap supaya semuanya kembali, ataupun yang kedua, kita redha dengan apa yang berlaku. Cuma ada dua pilihan. Dan memahami bahawa pilihan yang ada hanya itu, kebanyakannya telah pasrah dengan apa yang berlaku. Dengan itu saya menjangkakan apa jua pengumuman yang dilakukan selepas ini tidak begitu menyentak perasaan. Walau bagaimanapun kesedihan itu benda biasa. Kita melihat orang bersedih. Bersedih itu benda biasa dan normal. Bila mana seseorang mengalami sesuatu insiden atau peristiwa, dia akan mengalami perasaan sedih. Cuma bersedih itu perlu diuruskan dengan baik supaya dia tidak menjadi sesuatu yang lebih buruk dan sebagainya. Semua peranan kita di sini adalah bagaimana menguruskan kesedihan yang akan dialami. Bersedih itu perkara yang normal. Tertekan itu juga normal. Bagaimana kita nak menguruskan perkara-perkara itu. Mungkin kaunselor sudah menjalankan tugas dengan baik, dengan cemerlang dan memahami perasaan mereka, tetapi unsur-unsur lain, pihak ketiga, apabila mereka melihat social media, melihat media arus perdana dan juga blog dan sebagainya, ahli keluarga datang membawa berita baru yang melihat dari pelbagai sumber dan juga aspek. Adakah itu mengganggu? Kerana kita tidak boleh kata menghalang kata flow of media, flow of information yang datang dari pelbagai aspek ketika dalam kata pun internet hari ini. Ya, kita melihat peranan sosial media ini cukup luas, cukup hebat. Dunia tanpa sepadan yang berbagai individu dapat memberikan spekulasi, dapat memberikan andaian-andaian sendiri dan dikatakan merujuk kepada pihak-pihak yang berautoriti dalam maklumat tersebut dan sebagainya. Kita tengok ya, sebelum pada, sebagai contoh, sebelum pada pengumuman yang dibuat Yang Amat Perdana Menteri hari itu, ada kes-kes yang berlaku seperti ini? Ya, ada kalangan keluarga penumpang yang datang membawa gambar pesawat yang katanya telah tenggelam, telah terhempas dan sebagainya, menyebabkan kesan emosi yang menyedihkan ahli keluarga yang terlibat. Tapi walhalnya benda itu tidak benar. Belum disahkan lagi. Belum disahkan. Tetapi dengan melakukan tindakan tersebut, dia telah melukakan hati sebenarnya. Dengan sebab itu kita kata ada di kalangan mereka yang menyatakan ramai ahli keluarga tetapi keseorangan. Sebab sokongan emosi tadi. Jadi kita mengharapkan mereka yang menziarahi sahabat anda yang berada di sana supaya tidak melakukan perkara seperti itu. Kalau boleh datang, tanyakan khabar bagaimana, makan ke belum, pakaiannya bagaimana, siapa yang menguruskan. Kalau tak ada, kami akan sanggup buat. Itu cukup membantu. Cukup dah. Tidak perlu berkata yang lain-lain itu. Cuma menawarkan khidmat. Okey, apa yang you risau sekarang ni? Saya risau lah rumah saya dah seminggu, tak apa. Tak apa, kami akan tolong tengok. Ayam itik ke contoh kalau di kampung. Ayam atau siapa yang bagi makan itiknya atau kebun lembunya, siapa yang
bawakan ke Padang dan sebagainya. Okey, tak apa, jangan risau tentang itu. Kami akan uruskan itu. Itu cukup membantu. Sebab itu kalau bagikan kita dengan kerajaan hari itu, kita uruskan. Dia risau tentang cuti, misalnya contoh. Ya. Saya kerja dengan kerajaan, saya tak tahu cuti saya macam mana ni, seminggu tak dapat kerja dan sebagainya. Kita panggil pegawai-pegawai atasan pihak JBA datang bercerita tentang bagaimana proses cuti. Begitu juga majikan-majikan swasta mereka. Ya, perlu sepatutnya prihatin begitu. dengan keadaan ini. Prihatin, ya. Maksudnya semua pihak perlu main peranan. Perlu main peranan. Dr. Jalil, Ya. ini di Malaysia, tetapi apabila melihat 189 penumpang dari China, mereka adalah majoriti di dalam penumpang MH370. Reaksi mereka agak agresif Ya. apabila mereka tidak mendapat maklumat tepat, maklumat yang katakan berkala Ya. daripada pihak kerajaan Malaysia dan juga daripada penerbangan Malaysia di Beijing. Kita lihat apabila wartawan menanyakan soalan, mereka agak berbeza dari di kalangan kita di Malaysia. Jadi mungkin dari sudut psikologi mereka di sana ataupun di Malaysia bagaimana? Okey. Ini kita dapat lihat perbezaan dari segi budaya, saya rasa. Budaya kita di sini agak sopan santun itu diterima sebagai satu budaya Malaysia, bukan takat budaya Melayu, India atau Cina, tapi budaya Malaysia. Kita tidak mudah untuk meluahkan perasaan kita, marah kita dan sebagainya. Tetapi itu tidak apa, sebab itu rasanya setiap individu yang mengalami krisis, tidak kira di mana, akan bereaksi dengan cara yang sama. Cumanya di sana saya tak kurang pasti, tetapi kemungkinan pada peringkat awal mereka juga telah digabungkan ataupun diletakkan, dikumpulkan bersama, dan bila berada bersama, mereka akan banyak bercakap tentang spekulasi. Itu berlaku, ini berlaku, ini berlaku, dan kita perlukan jawapan, dan jawapan itu hanya boleh diperolehi di Malaysia sebagai contoh. Jadi bila diterbangkan ke Malaysia, mereka mencari jawapan itu secara kolektif. Semua orang memerlukan jawapan yang sama. Apabila ditanya atau disoal kepada kita di sini, dan kita tidak mampu untuk memberikan jawapan yang betul-betul spesifik, itu yang menyebabkan emosi itu berlebihan. Kita gambarkan begitulah. Jadi apabila emosi berlebihan, dan ia perlu diuruskan. Betul. Dan itu yang kita lakukan. Kita mengharapkan sesuatu yang terbaik buat mereka InsyaAllah, semua, dan saya rasa kita perlu memberi sokongan terus kepada ahli keluarga, biarpun mereka berada di hotel Everly di Putrajaya ataupun sudah pulang ke kampung halaman masing-masing atau di rumah masing-masing. Kita perlu mainkan peranan kita seperti mana rakan kita, para kaunselor kita yang bertungkul lumus 24 jam berada di sisi mereka. Mereka tidak cakap banyak, mereka hanya menemani, mendengar, merintih, mendengar keluhan mereka, ataupun kita sudah cukup memberi sedikit moral support dari pelbagai aspek. Terima kasih pada Dr. Abdul Jalil Hassan, Timbalan Pengarah Pengurusan Psikologi Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia, kaunselor yang berada bersama kaum keluarga MH370.